Kami hormati, banyak buat ibadat yang tidak dicontoh oleh Nabi, bukankah ada kebaikannya? Ya, itu semua menimbulkan fitnah dalam agama. Fayahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Allah berfirman, dia khawatir nanti kamu akan buat sesuatu yang bercanggah dengan perintah nabinya, dengan akhirnya mendatangkan banyak fitnah. Agama yang senang jadi susah, ya, yang mudah jadi sulit. Jemaah yang kami hormati, Islam bukan agama segi ibadat mahdah saja, mengajar kita zikir, puasa, semayang, umrah, haji dan ibadah-ibadah yang lain sahaja. Tetapi Islam ada suatu nizamul hayat, cara hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu cara hidup yang telah ditentukan oleh Allah sendiri untuk maslahah hamba-hambanya di dunia ini. Hatta kalau orang yang belum Islam, dia ikut saja peraturan Allah, dia akan lihat kebaikannya. Dia akan lihat kehebatan dan kelebihannya. Dia akan lihat kekuatan dia sendiri. Ya. Nanti kita akan bahas tentang bab itu. Kita lihat hadis yang kita akan bincang pada malam ini. Kalau tak salah saya, malam ini sepatut kita bincang hadis 1819, betul? Ya, alhamdulillah. Mauduknya, topiknya ialah khalifah tandingan. Berarti menceritakan masalah kepimpinan. Kepimpinan, bila sebut khalifah berarti kepimpinan. Kalimah khalifah ini asal daripada khalf. Khalf atau belakang. Ya, belakang. Sesudah. Maka sebab itu bila Rasulullah wafat, sahabat tak pernah mengaku mereka itu khalifatullah. Walaupun kita sedar ada satu ayat yang Allah berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim ila al-akhir ayat. Allah berfirman bahawa dia janji, Allah berjanji dengan dirinya bahawa dia akan beri khalifah ini kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Ayat itu umum, dia tak sebut siapa. Sebab itu para anbiya semua adalah khalifah. Khalifah pertama Adam AS, yang kita tahu dialog Allah dan para malaikatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ceritakan tentang dialog dia dengan para makhluk dia yang lain, iaitu malaikat dan jin, bahawa dia ingin jadikan satu makhluk yang dinamakan Adam, manusia, sebagai khalifah. Berarti wakil, keduta Allah di bumi ini. Sebab itu bila nabi-nabi semua kita boleh gelar mereka khalifah, khalifatullah. Bila Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, ada juga sahabat yang paling panggil dia khalifatullah. Dia menafikan title itu. Dia kata jangan panggil saya khalifatullah, kerana khalifatullah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi beranbiya. Tapi panggil saya khalifatul rasul. Berarti seorang pemimpin datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya kita faham kalimah ini, ya, istilah ini. Kalau kita lihat hadis 1819, khalifah tandingan, artinya bila cerita kepimpinan, umumnya dia macam ada suatu jenis pertandingan. Umumnya lah pada, ya, dia macam ada satu tandingan. Artinya ada pilihan.
untuk bertanding. Tapi hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila dibai'ah, diangkat seorang khalifah. Berarti kalau seorang khalifah sudah wujud, seorang telah dipilih, ya, umumnya kita tahu dalam sistem apapun sekarang, kalau majority sudah memilih, majority di sini majority yang beriman lah, telah memilih, yang mereka tahu siapa yang lebih layak untuk menjadi khalifatullah. Pertama, khalifatullah atau khalifah ini mesti beriman. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat. Dia mesti ada ciri-ciri keimanannya seorang yang tidak takut kepada selain Allah. Seseorang yang tidak akan mempertengahkan syariat selain Allah lebih. Ya, artinya dia tidak akan kemukakan peraturan ciptaan insan ataupun adat kebiasaan daripada syariat Allah. Itu sifat seseorang yang beriman. Apa yang dia nak buat, dia mesti akan cek apakah bertentangan dengan hukum Allah dan Nabi atau tidak. Kalau tidak, dia akan guna kebijaksanaannya untuk meneruskan kepimpinannya, pentakbirannya. Tapi kalau bercanggah, kita tahu hadis-hadis sebelum ini mencerita walaupun dia bercanggah, tidak membenarkan sesiapa juga menambah fitnah lagi, tapi sabar menghadapi kesilapan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. Karena pemimpin pun macam kita pun manusia. Kalau kita jadi pemimpin, mungkin lagi banyak kesalahan kita. Tapi jangan kita beranggapan, wah, saya lebih baik. Bila saya anggap saya lebih baik, itu datang daripada syaitan yang dia kata kepada Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam alaihissalam. Ya, ini sebagai contoh. Jadi kalau satu khalifah ataupun pemimpin telah diangkat, berarti telah dilantik. Maka kalau ada pula yang kedua nak bertanding, nak timbulkan fitnah, nak mempertikaikan, ya, lantikan yang pertama. Kalau ikut hadis ini, Rasulullah guna istilah faqtuluh. Faqtuluh ini kalimah yang jarang diguna oleh Nabi, kecuali dalam urusan-urusan yang berat. Ya. Kalau jihad, dia very general. Tidak semesti qatal, berarti tak semesti membunuh. Dia berjuhud, mujahadah. Tapi bila dia guna qatala, artinya tindakan macam qatala untuk orang yang murtad, qatala untuk orang yang membunuh orang. Yang satu lagi dia tak guna qatala, dia guna lagi berat dari qatal, iaitu rejam bagi orang yang berumah tangga tetapi masih melakukan perzinaan. Kalau tertangkap, hukumnya begitu berat sampai bukan hanya bunuh saja, gantung saja, tetapi mesti ditanam sebahagian 3 suku badannya ke atas tanah, kemudian satu bahagian di atas, kemudian siapa yang lalu ambil batu balingnya. Memang kita nak buat itu pun kita rasa tak gamak. Kalau satu orang lah Muslim kita tahu telah buat kesalahan tu, ditanam kemudian suruh kita rejam, saya tak yakin kita berani. Kita ini tak biasa nak baling manusia, nak baling binatang. Mungkin kita rasa, ya, kadang-kadang kesian, apalagi manusia. Tapi begitu hukumannya sebagai satu tanda bagaimana beratnya dosa itu. Tapi sebelum you nak jalankan hukuman-hukuman yang ditentukan oleh Allah, dia masih ada macam-macam jalan keluar lagi. Ya, macam-macam jalan keluar. Ya. Pertama, nak merejam bukanlah mudah, kerana
dia perlu mendatangkan saksi. Ya. Dan memang kita tahu tak ada orang nak buat benda yang tak elok ini dan diminta kawan-kawan tengok. Ya, memang seakan-akan mustahil lah, kecuali orang itu sendiri datang menceritakan, ya, dan mau supaya dia dihukum menurut syarak. Itu pun tidak akan dilayan, sehingga dia pula ulang alik dan dicek dia memang siuman, bukan dia itu gila ke, bukan dia frustrated nak bunuh diri ke. Nak bunuh diri dia takut, dia serahkan diri suruh orang bunuh dia. Jadi kalau kita dah kenal pasti semua memang dia telah buat, dan Islam pula tidak akan tanya dia, you buat dengan siapa? Tidak. Kalau satu orang yang sama-sama buat dengan you, dia pula tidak mengaku, you tidak boleh terus tuduhnya tanpa ada saksi. Tapi kalau you sendiri nak mengaku, you dibenarkan mengaku, tapi hukuman akan kena pada diri you sahaja. Agama ini lain, pelik sikit, ya. Ikut undang-undang manusia, you kena cari orang yang membuat, tapi dia tidak. Kerana keaiban yang dilakukan oleh kamu secara tersembunyi, maka tidak ada hukuman atas kamu. Tidak ada hukuman kecuali diperkosakan. Ya, contohnya seorang perempuan dirogol dan sebagainya, terbukti dia itu telah dipukul dan macam-macam, dan dia boleh kata dia dizalimi. Jadi hukuman yang datang atas satu kes kezaliman. Tapi nak tuduh dia buat sesuatu, mesti mempunyai bukti-bukti yang kuat. Ya. Tapi orang yang mengaku dan dia cek memang siuman, semua sehat walafiat, tanpa ada paksaan untuk dia mengaku, memang dia sendiri mengaku, hukuman boleh jalan ke atas orang itu. Ya. Bagi orang yang membunuh orang, masih ada jalan keluar, iaitu kalau warisnya maafkan, tak perlu dibunuh. Kerana Allah ingatkan kita dan Nabi juga ingatkan kita, kalau orang yang membunuh orang sabit pembunuhannya, maka imma kita minta dia bayar denda atau kita maafkan dia. Faman ufiya lahu, siapa yang ingin memaafkan, maafkan, maka itu adalah lebih baik. Tetapi ada hak minta a life for a life. Ya. Nah, bila Nabi guna kalimah faqtuluh, ya, dia kata bunuh. Bunuh yang mana? Bunuh yang kedua, bukan bunuh yang pertama. Ya. Kalau di negeri Mesir begitu, yang telah dilantik, punya ada orang cuba nak main, orang itulah mesti disingkir dulu. Berarti kita tidak iktiraf, jangan layan, tolak dia. Kerana kalau kita layan, inilah fitnah berlaku. Berlaku tak sekarang fitnah? Orang awam jadi mangsa. Ya, ramai orang-orang awam dibunuh sekarang oleh kerana kita menyokong benda yang dilarang oleh Nabi. Ini fitnah. Bila Nabi kata jangan lagi menerima, jangan lagi menyokong, jangan lagi iktiraf, jangan iktiraf, habis. Jangan kita terbawa-bawa dengan emosi kita, perasaan kita. Kalau sudah ada keputusan bahawa orang ini layak, sudah habis. Kita semua sabar, sama-sama bekerja ke arah yang diredai Allah Rabbul Alamin. Kerana Allah tidak mau fitnah dan perpecahan berlaku di kalangan umat Nabi, yang satu ketika umat manusia memang hidupnya berpecah belah. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Satu ketika kamu hidup memang berpecah antara satu dengan lain, kerana kaum kamu, kerana gila kuasa masing-masing. Akhirnya dengan izin Allah, Allah hantar nabinya membawa Al-Quran untuk menyatu padukan hati-hati kamu.
Itu yang kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan lagi. Kerana menyatu padukan orang bukan senang. Bukan. Daripada kita tak kenal, kita dah kenal. Daripada kita tak ada persatuan, jadi persatuan, kemudian kita pecah. Ini fitnah yang cukup besar. Lihat dalam satu ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 105, Allah juga berfirman selepas ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim. Allah beritahu, janganlah kamu jadi seperti mereka yang mana satu ketika hidupnya berpecah belah, hidupnya mereka selalu bergaduh, tidak bersetuju antara satu dan lain, urusan kecil semua ada saja tak setuju. Benda yang mudah jadi berat, yang tak masalah jadi masalah, ada saja yang dia nak komplain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, kamu tak sepatut lagi bersikap begitu, kerana sebelum itu kamu tidak ada panduan, tak ada bayinat. Berarti tidak ada rujukan, ikut nafsu masing-masing, perasaan masing-masing, andaian masing-masing, nilai masing-masing. Bila kamu beragama, kamu ada nilai agama. Jadikan agama sebagai panduan kamu. Agama suruh kamu bersatu. Kalau kamu adanya suatu jenis pemilihan, sudah dipilih satu habis, tak ada lagi nak sabotaj, nak fitnah, nak timbul perpecahan lagi, no more. Kerana dalam Islam, dia bukan kira kalah dan menang, dia semua menang. Lain dalam dunia ni satu kalah, satu menang. Yang kalah selalu tak puas hati lah. Dia cakap lah nanti, adalah tak kena ni, adalah tak kena itu. Itu biasa kan? Biasa tak? Selalu kalau mana-mana yang kalah umumnya, dia nak dia cerita ini ada yang tak betul lah, ini yang tak kena lah, ada tak kena. Kan? Ini yang kata fitnah. Sedangkan pimpinan ini, khalifah ini tanggungjawab berat. Bila kita rasa saya nak jadi, you kena tanya diri, you mampu tidak memikul amanah itu. Kalau institusi kewangan, you ini ahli pakar kewangan atau tidak. Ini penting. Kalau institusi kehakiman, kamu ini pakar dalam masalah hukum hakam atau tidak. Contohlah, bukan? Kalau institusi accountancy, kamu ni pakar segi akaun tidak? Ini contohlah. Kalau institusi perubatan, kamu pakar tidak tentang masalah perubatan? Kalau kamu rasa pakar, kamu akan dipertengahkan menurut kepakaran masing-masing. Kemudian ada pilihan apa yang diterima. Kita rasa takut bila kita jadi pemimpin, takut kita tidak dapat memikul tanggungjawab itu. Dan orang yang tidak dipilih, dia rasa alhamdulillah saya tidak diamanahkan dengan benda yang berat, tapi saya terus akan membantu pimpinan khalifah yang telah dipilih. Sebab itu zaman Nabi tak ada fitnah, zaman Abu Bakar tak ada fitnah, zaman Umar tak ada fitnah, zaman Osman tak ada fitnah, zaman Ali tak ada fitnah. Segi dalaman, artinya fitnah dari dalam tak ada. Fitnah dari munafik selalu ada. Dia memang nak timbul perpecahan. Dia memang cemburu, iri hati tengok kita bersatu. Sebab itu Allah beritahu, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan membantu dalam urusan yang mendatangkan dosa. Apa itu urusan yang mendatangkan dosa? Udwan, urusan yang membawa permusuhan. Perang sangka. Jangan.
Karena kita banyak masalah. Orang yang suka timbul ini umumnya adalah orang yang banyak masalah. Cukuplah dia satu orang bermasalah, dan kita doakan dia supaya masalah itu dapat diatasi oleh dirinya. Ya. Jangan kita pula bersubahat. Kalau tidak, dia akan menimbulkan fitnah. Sebab itu Allah berfirman, bila kamu sudah dapat panduan dalam agama, kamu masih berpecah juga, tak mengikut panduan, wa ulaika lahum azabun azim. Dalam surah Ali Imran ayat 105 Allah berfirman, untuk mereka saya sediakan azab yang besar. Dia tak terlepas itu. Ya, kerana dia menimbulkan fitnah. Kita tahu dalam Quran kata al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada membunuh satu orang. Kerana fitnah membawa kerosakan yang lebih besar. Okay? Sebab itu Islam tidak mau kita ambil tindakan yang tidak berpandukan pada Quran dan Sunnah, tetapi ikut nafsu, ikut nilai dunia, bukan nilai agama. Itu perlu kita faham, ya, para jemaah muslimin dan muslimat. Kerana kita umat yang ikut Quran dan Sunnah. Kalau kita yang ikut Quran dan Sunnah masih keliru, saya tak tahulah apa nak jadi kepada manusia ini. Kalau orang yang tak ikut Quran Sunnah dia keliru, sudahlah, itu biasalah. Kerana dia tak ikut bayinat, kita ikut bayinat. Bila bayinat, keterangan dari Allah, tak sepatutnya kita berpecah lagi. Ya. Saya yakin hadis-hadis yang lebih awal kita dah bincang. Kalau ada orang cuba nak datangkan fitnah, kamu mesti istiharkan dia sebagai musuh kita. Ya. Tak boleh lagi kita layan. Ya. Fitnah yang paling berat yang datang dari dalam. Ya. Dan musuh kita tahu. Sebab itu zaman Sayyidina Osman saja dia mulai merebak. Dari luar no problem, tapi bila dari dalam berlakulah peperangan dalaman. Macam sekarang lah, Timur Tengah menghadapi macam-macam ya peperangan, daripada luar ke dari dalam. Dari luar ke dari dalam. Luar tak masuk, tentera tak masuk. Dalam dia gasak sampai orang luar pun takut. Orang luar pun terkejut. Kira bila kita istihar perang sesama kita, kita go all out. Mungkin semua dapat hadis yang sama. Dia pun dapat hadis kata bunuh, satu hadis kata bunuh, sama-sama bunuh. Kita takut jugalah orang kata. Dia kata hadis pun suruh bunuh. Itu yang Syekhul Azhar keluar fatwa kata boleh bunuh. Boleh bunuh orang-orang dalam masjid. Kita tahu tempat ibadat bukan masjid. Kalau orang masuk gereja pun tak boleh ganggu, kecuali dia guna gereja sebagai fort, benteng untuk menyerang kita. Dari dalam gereja dia tembak, itu terpaksa kita ya menghadapi mereka. Mana-mana tempat ibadat yang telah diistihad, siapa masuk, kita tak boleh lagi mengganggu mereka. Sebagai tanda kerana orang beragama ini umumnya mau baik. Mungkin dia pun tak mau kacau, sebab itu dia balik ke tempat ibadatnya. Tapi kita pula masjid pun kita tembak. Apa nak buat ya? Ini yang kata fitnah itu. Berpunca daripada kerana kita tidak menghormati pilihan yang pertama. Kalau betul kita orang baik, tunjuk kebaikan kita, insyaAllah. Lain kali ada, mungkin kita pula akan diamanahkan oleh Allah pimpinan itu. Kerana ini amanah Allah, bukan benda yang ringan. Ya. Kita semua rasa wah jadi pemimpin best. Tanyalah pemimpin kata. Dia rasa berat, Allah saja yang tahu. Ya. Sebab itu kalau dia nak pergi mana, kena bagi laluan cepat bagi dia.
Ya, kerana dia punya tanggungjawab berat. Kita traffic jam tak apa, dia tak boleh ada traffic jam. Kerana dia buat tanggungjawab, dia buat. You must give him that kind of respect. Ya. Ini penting supaya kita faham, ya. Assalamualaikum. Lihat pula hadis yang seterusnya dari Ummu Salamah, ya. Kita tahu siapa itu Ummu Salamah, bukan? Ummu Salamah ini adalah satu daripada manusia yang Nabi ajar dia baca doa bila suami dia meninggal, ya. Bila suami dia meninggal, Nabi juga ajar dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca Allahumma, apanya? Apa yang diajarnya? Allahumma. Siapa yang ingat doa ini? Doa yang Nabi ajar kita selepas menghadapi satu musibah. Ya. Dia ada satu doa yang kata, ya, supaya kita minta supaya Allah memberi pahala pada kita fi musibati kena wa akhlif li khairan minha. Ya. Bila dia baca doa wa akhlif li khairan minha, gantikanlah saya dengan yang lebih baik. Dalam dia baca-baca takdir Allah Subhanahu wa taala, suami dia yang telah meninggal, akhirnya Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah. Boleh dia dapat suami yang lebih baik lah, ya, daripada seorang yang biasa. Akhirnya yang menjadi suaminya adalah seorang Nabi Allah Rabbul Alamin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummu Salamah, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda, telah berkata bahawa Nabi telah bersabda, kelak akan, maksudnya, ya, akan datang satu zaman memerintah pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang kamu kenal baik dan yang tidak baik. Berarti pemerintah ini ada dua. Yang memerintah ini ada dua jenis. Ada yang kamu kenal tentang kebaikan, ada yang memang you tahu dia tak baik. Ya. Maka siapa yang membenci yang tidak baik, lepaslah dia dari dosa. Memang kita kalau benda yang tak baik, kita mesti benci, kerana Allah benci benda yang tak baik. Man ahabba lillah wa abghada lillah, benda yang Allah suka kita suka, benda yang Allah benci kita mesti benci. Baru kalau kita benci, terlepaslah kita. Itu maksudnya, jangan subahat, ya. Bahkan siapa yang mengingkarinya, memprotes, selamatlah dia. Siapa yang tidak setuju dengan dia kerana keburukan dia, kerana orang kata kesombongannya dan kemaksiatan dia, ya. Contohnya kadang-kadang kita lihat dalam satu-satu institusi, satu badan-badan institusi atau badan-badan tertentu, pekerjanya orang baik. Alhamdulillah, pekerja dia muslimat pakai hijab. Tapi kadang-kadang ada majikan tak berkenan, tapi majikan juga muslim. Dia ni, kenapa yang kamu pakai tutup-tutup ini? Dia tak setuju. Tapi kalau kita pun tetap ini adalah, walaupun saya tutup rambut saya tak tutup pemikiran saya. Bukan rambut saya yang bekerja, tapi yang bekerja ini ialah, ya, mental saya, ya, ilmu yang Allah bagi kepada saya, bukan rambut saya. Bertahanlah muslimat itu, alhamdulillah. Dia tak gadaikan hukum Allah
kerana orang. Tetapi masyarakat ini kadang-kadang bila orang-orang institusi ini buat teamwork, adalah nanti family outing lah, dia make teamwork, dan dia buatlah makan minum, tetapi minuman yang disediakan dia cater daripada satu caterer, yang mana caterer pula tidak ikut nilai-nilai Islam. Dia buat special drink for this teamwork ini orang-orang pegawai-pegawai ya, kira special lah. Dia letak Sprite, dia letak Coke, ya, campur sekali, dia campur dengan beer. Ada kick sikit lah, jadi lain sikit. Sebab itu kita tengok kalau orang buat sirap-sirap Bandung ke apa-apa, ada dia taruh apa yang lain sikit, dia rasa lain. Dia letak limau sikit, lain sikit, bukan? Ada lah flavor dia, tapi dia masuk beer. Jadi selepas kita dah buat timuk, kita pun minum. Ya. Selepas dah minum, baru kita dapat tahu ada beer. Tapi root beer, alhamdulillah halal. Ginger beer, alhamdulillah, ya. Jangan kita haramkan semua beer, ya. Beer itu nama istilah kita bagi, kan. Kalau benda yang tidak memabukkan, alhamdulillah, ya. Walaupun nama itu lebih kurang sama saja, bukan. Jadi kita kalau tahu benda itu salah, kita tidak boleh bersama, kita mesti benci, ya, dan kita mesti tidak akan mengikut. Walaupun terpaksa lah satu hari gadai kita punya kerja, kita yakin rezeki ada di sisi Allah, bukan di tangan satu manusia, di tangan satu syarikat, tetapi adalah di sisi Allah. Huwa razzaq yarzuqu man yasha. Tetapi ya, Nabi sambung lagi, yang rela bahkan mengikuti yang tidak baik, bolehlah kita bunuh mereka. Ya, Rasulullah kata memang orang itu tidak sepatut, kita orang beriman tidak sepatut ikut orang yang salah, bersama orang yang suka timbul fitnah. Dan kalaulah wujud orang begini, bolehkah kita bunuh dia, ya? Para sahabat pun tanyalah, dia tetap berdosa, ya, boleh tak kita bunuh mereka? Jawab Nabi, tidak. Walaupun mereka timbul fitnah, walaupun mereka telah buat macam-macam, ya, kesalahan, kita tidak dibenarkan membunuh mereka terus, kerana selagi mereka mendirikan solat. Nah, kalau kita lihat hadis ini, kita sedarlah selepas Abu Bakar menjadi khalifah, berlakunya ada satu kumpulan orang Islam mulai tak mau keluar zakat. Dia kata, kami keluar zakat hanya di zaman Nabi. Sebab itu Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, dia sibuk menghadapi kumpulan-kumpulan yang kecil ini. Tak besar kumpulannya, tapi sudah berlaku, ya, mengatakan kami tak akan bayar zakat, menolak satu daripada rukun Islam dengan sengaja. Maka orang yang berkuasa patut memberi warning yang berat. Imma dia taubat, atau kita istihar perang dengan mereka. Kerana menolak satu rukun Islam, dia telah murtad. Sama juga, kenapa Nabi kata tak boleh bunuh selagi mereka salat. Cuba satu orang Islam kata, saya tak mau salat lagi, menolak saja, dia boleh keluar. Kerana rukun Islam dah 5, dia tak boleh kita tolak-tolak punya. Yang pertama, kita tahu semua orang boleh kerana dia hanya lip service saja, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua pun mudah, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh kena air dry cleaning, tayamum, apalagi yang tak boleh buat. Masjid jauh-jauh, semayang di rumah, mana-mana pun boleh semayang, apa lagi alasan yang kamu ada?
Puasa pun walaupun Allah wajibkan rukun Islam, tapi bagi orang yang sihat. Kalau orang sakit boleh buka, tapi sakit pula sepanjang tahun, bukan sakit bulan Ramadan saja. Setengah orang yang penyakit dia datang Ramadan saja. Itu kira penyakit yang luar biasa lah ya, Ramadan sickness dia panggil ya. Jadi kalau sakit kerana betul-betul sakit, dia masih boleh tebus dengan membayar fidyah, tak perlu puasa. Contohnya seorang isteri lah kan, dapat baby, dah hamil, susah nak puasa kerana bukan saja dia kena makan, baby pun nak makan. Lepas itu habis dah beranak, dia kena susukan anak. Nak susukan anak, kita pun kena makan. Baru kita produce susu yang baik. Anda tak boleh pula puasa. Nak qada pun untuk susukan anak. Susu anak bukan 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun. Anak 1 tahun saja, hamil lagi 2 anak. Berapa tahun dah tak puasa nanti. Ini rezeki Allah lah, Allah bagi kan. Bukan senang kadang-kadang. Setengah orang dia kaya anak saja, harta tak banyak, tapi anak alhamdulillah ya. Tapi boleh tebus dengan bayar fidyah, tak membebankan. Zakat pun senang. Bagi orang ada harta, tak ada harta, there's no zakat on you. Dan zakat pun so minimum 2.5%. Mana ada satu dunia tax 2.5%? Kan? Kalau orang tak mau keluar tu memang penyakit lah. Sebab itu Abu Bakar istihar perang. Siapa tak mau keluar zakat just 2.5%, kita istiharkan mereka itu murtad. Kerana perang ini tak boleh berlaku sesama umat Islam sehingga satu pihak telah murtad. Ya, kerana Nabi dah katakan kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Semua orang Islam terhadap orang Islam semua adalah haram. Darahnya haram kita ambil atau kita cedera atau kita bunuh. Begitu juga hartanya haram kita ambil kalau dia dah keluarkan zakatnya, dan begitu juga maruahnya haram kita aibkan dia. Ini contoh. Haji lagi senang kita tahu. Sekarang Kementerian Haji pun dah bagi warning. Orang tua, anak-anak, orang uzur, kalau boleh dan beberapa tahun ni janganlah datang. Kenapa? Kerana keadaan dia tak begitu selesa dengan construction yang going on, kesesakan manusia, virus nanti. Sebab itu siapa nak datang, you kena ambil jab ini, jab itu, macam-macam jab. Dan setengah-setengah pula bila kaji tentang jab-jab ini, banyak yang tak baik, bukan bagus. Tapi kebetulan jab ini boleh membantu setengah-setengah orang yang terlalu lemah. Orang-orang macam ni Afrika ni, dia terajab punya tapi dia tahan lasak, memang kuman pun takut dia Jadi bila kuman takut dia, yang dia bawa itu dia lari ke tempat lain. Kita pula takut kuman. Akhirnya kita yang jadi mangsa. Sebab itu kadang-kadang yang dia takut bukan kerana kita tak kuat, takut orang lain lagi kuat dari kita. Umumnya you kalau tengok orang Afrika, memang Allah takdirkan mereka itu hidup di suasana yang keras, yang begitu susah. Akhirnya dia punya ketahanan diri itu luar biasa. Tengok kulit kita dan kulit yang hitam-hitam ni, dia tahan panas, dia tahan tu, kita korang. Sebab itu kerja-kerja jalan tu semua kerja-kerja orang hitam-hitam semua. Pasal dia tahan. Dalam dia buat benda yang panas pun, dengan panas matahari dia okey lagi. Kita tak boleh sikit saja, alamak, dah hitam, dah gelap. Kita pula tak mau gelap, kan? Orang hitam dah memang gelap siap, kan? Ini sebagai contoh, ya.
Ya, sebab haji itu walaupun satu rukun, tapi masih ada syarat. Sekarang kalau ikut normal, mungkin dia kata 2020 lah, atau 2040 boleh pergi, kan? Tapi memang daripada kementerian sana dah minta supaya semua orang berhati-hatilah, jangan datang asal nak datang. Pastikan kamu betul-betul sehat. Orang tua-tua, orang uzur, anak-anak kecil kalau boleh jangan. Because rukun haji ini satu ibadat yang perlu kepada banyak praktikal daripada teori. Bacaan tak banyak, gerakan banyak. You tawaf tak mau baca apa pun tawaf sah. Dia begitu. Jadi kalau kita lihat hadis 1820 para jemaah muslimin dan muslimat, satu peringatan kepada kita nak tunjuk bagaimana beratnya hukum orang yang suka menimbulkan fitnah, dan kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak baik, tak ada pemimpin yang baik wajib disokong, wajib dibantu, wajib ditolong, dibela. Yang tidak baik kita wajib tinggalkan. Dua-dua itu pun wajib, supaya fitnah itu berkurangan di kalangan kita, insya-Allah. Kalau kita lakukan apa yang Allah perintah dan apa yang Nabi suruh jemaah muslimat, insya-Allah fitnah selalu datang. Ada yang kecil, ada yang besar. Fitnah kecil boleh datang kadang-kadang, tapi yang besar dapat dielakkan oleh kita. Sebab itu Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sikap kita orang yang ikut Quran Sunnah senantiasa mempunyai persediaan untuk membantu, memberi galakan, motivasi, tolong menolong dalam benda yang baik yang membawa kepada ketakwaan pada Allah. Ketakwaan akan membawa maslahah umat, bukan maslahah satu-satu orang. Maslahah umat akan tercapai bila adanya muttaqin bersama-sama kita. Satu masyarakat kalau banyak muttaqin, insya-Allah masyarakat yang tidak baik akan mudah jadi baik, kerana orang muttaqin bertanggungjawab. Dia lihat kemungkaran, dia akan buat sesuatu. Tak boleh dia cakap, mungkin dia tulis surat, dia hantar SMS, dia hantar apa-apa yang dia boleh, atau sekurang dia doa. Dia tidak hanya duduk kritik dari jauh, tidak. Dia fikir bagaimana kita nak bantu memulihkan keadaan ini. Ini orang yang muttaqin. Contohlah saya bagi satu, kalau kita semua orang muttaqin di sini, kemudian kelas kita ramai orang bawa anak-anak pula ramai, kemudian anak-anak dibiar di luar kerana anak-anak bukan nak dengar ceramah sangat. Dia kalau semayang pun sekejap je. Dia nak ikut saf sama-sama sekejap je, tak sampai mungkin 3 minit. Elok you Allahu Akbar, dia dah hilang lah. Ini biasalah anak-anak fitrahnya main. Kemudian anak-anak main di luar. Ada pula muslimat yang tak semayang, bukan? Kadang-kadang dia tak semayang, tak apalah, dia duduk luar dulu. Ada pula ibu-ibu yang semayang, anaknya sudah mulai aktif, lari sini dari sana. Kita nampak anak itu buat benda yang tak elok. Apa yang kita buat umumnya? Umumnya apa kita buat? Umumnya tak buat apa. Tengok anak siapa tu, satu macam dia punya aktiviti, nampak dia punya hyperaktif dia. Ini bukan orang muttaqin. Orang muttaqin kalau dia rasa itu macam anak kita juga, dia nak buat benda tak elok, kita kena beritahu, tak boleh buat. Dia nak buang sampah, tak boleh buang sampah situ. Kita kena rasa tanggungjawab. Orang muttaqin dia ada tanggungjawab. Dia tak rasa itu kan anak aku. Kalau anak aku pun saya tengok dari jauh ya. Itu yang tak ada perubahan. Itu yang kata masyarakat kita ini masyarakat nafsi-nafsi, tidak muttaqin. Masyarakat muttaqin dia rasa tanggungjawab. Apa kemungkaran berlaku depan dia, kesalahan berlaku depan dia, dia rasa tanggungjawab dia untuk membantu, memulihkan. Anak orang pun jadi macam anak dia.
Begitu sifatnya. Barulah kita nampak disiplinnya. Barulah umat itu akan mendapat macam-macam kelebihan, insya-Allah. Ya. Para jemaah yang kami hormati, kita boleh baca juga hadis-hadis yang lain, lebih kurang hukumnya adalah sama. Hanya saya nak ingatkan para jemaah muslimin dan muslimat, bila Allah telah menyatupadukan hati-hati kita kerana Islam, kerana adanya panduan hidup, jangan lagi kita cari jalan lain. Jangan lagi kita lari daripada panduan itu. Ya. Mana-mana tindakan yang tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, itu yang menjadikan kita punya perjuangan. Kita tidak jadikan apa juga syariat yang lebih besar daripada syariat Islam sebagai perjuangan kita. Syariat Islam menjadi panduan kita. Ingatlah, Allah telah ingatkan kita dalam surah Al-Anfal, ayat 63. Dalam surah Al-Anfal, mungkin saya telah ceritakan ayat ini sebelum ini. Saya baca sekali lagi kerana ada kaitan dengan masalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah ingatkan kita bahawa dialah Allah sahaja yang boleh menyatupadukan hati-hati manusia. Dan Allah cabar kita manusia. Kalau kamu manusia nak satukan hati orang lain, walaupun dengan membelanjakan semua harta di bumi ini, bukan harta kamu saja, semua harta yang ada di dunia ini kamu kumpul untuk membeli hati orang supaya dia ikut kamu, mereka tidak akan bersatu. Mungkin mereka akan ambil duit you, duit you dia ambil, you bagi dia ambil lah. Tapi dalam hatinya dia tidak akan bersama kamu. Bila you ada problem, dia pun tinggalkan kamu. Sebab itu dari Islam, bila datangnya waktu nak memilih pemimpin, melantik wakil-wakil, you tak perlu guna duit. Wang you terlibat dengan duit saja, itu adalah fitnah yang engkau telah bawa kepada satu-satu jamaah. Bukan. Tapi kebetulan waktulah banyak duit keluar. Mana orang ambil duit kita? Orang banyak duit ini. Tapi time-time orang minta bagi korban sedekah ni, tak keluar duit. Susah nak keluar. Waktu itu duit itu macam, tak tahulah, kita pun pelik juga kadang-kadang, ada saja duit masuk. Tapi Allah bagi tahu, kalau kamu nak guna duit, duit tak boleh membeli hati orang. Duit hanya boleh beli apanya? Hanya boleh beli nafsu orang saja. Jadi mudah-mudahan kita ni tak terikat, ataupun terikut. Mana-manalah, macam keluarga. Bapa nak supaya anak hatinya selalu ingat ayah, dia korap anaknya bagi macam-macam. Penyakit juga. Dia tahu kan dia tak waktu nak jaga anak, yang jaga anak mak selalu, tapi mak jarang bagi hadiah pun. Yang bagi present bapak lah. Yang nak beli hati anak kan, supaya anak sayang bapak. Bapak balik, anak lari jumpa bapak. Itu yang mak kadang-kadang terasa juga kadang-kadang. Yang kata, saya yang jaga, malam pun saya jaga, bapak dia dah tidur, aku tak tidur lagi. Kerana menangisnya anak. Kalau kencing, saya yang bersalin semua. Bukan bapak nak bangunkan, tidak, bapak kena tidur. Orang dia tidur, dia tak boleh kacau lagi. Tapi kalau mak tidur, bagaimana dia tidur pun, anak kalau menangis, dia yang kerak dulu. Bapak buat tak dengar. Bukan biasalah. Tapi anak sayang juga bapak.
Ya, kita bagaimana ini? Apa strategi bapa? Strategi guna duit. Beli coklat, beli ini. Kadang-kadang kita beli, bahaya juga. Anak kita pun pandai, dia tahu bapa aku memang best, the best in the world. Bapa tu korup dia kan, bagi handphone waktu kecil-kecil lah, smartphone pula, habislah rosak. Ini sebagai contoh. Saya ingin maklumlah kalau boleh kita yang orang tua-tua ni, yang jadi atuk ni, ada peluang kalau cucu ini masih kecil, elok cucu dah mulai boleh membaca, tahu mengikut, ajarlah cucu Fatihah. Sekurang-kurang lah ajar Fatihah, nak ajar surah lain panjang sangat. Surah Fatihah. Cucu kalau dapat baca Fatihah kerana kita yang ajar tu, Allahu Akbar. Setiap kali dia semayang kita dapat pahalanya. Ya, dia baca Fatihah kalau boleh lah. Jangan juga ajak anak nak menyanyi nasyid semua, kasidah semua, tak apa ya. Ajak anak ya baca Al-Fatihah, satu surah yang dia kena baca tiap hari. Dan kerana kita yang ajar, kita akan dapat banyak kelebihan dari Allah Rabbul Alamin ya. Jangan lepas peluang inilah. Saya tahu kita ni sibuk kan, tapi sesibuk-sibuk kalau ada peluang cucu ada tak, ulang Al-Fatihah, ulang Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya-Allah ya kita dapat ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Para jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah. Dan sekarang kita sudah tahu ya panduan kita bagaimana bila berlakunya sesuatu pelantikan ataupun suatu pertandingan yang open, lepas itu telah dilantik yang terbaik, kita semua jangan lagi adanya suatu usaha yang ingin lagi menimbulkan fitnah. Jangan lagi. Semua kita fikir apa tugas kita sekarang, apa yang saya boleh buat, apa yang saya boleh berkhidmat. Bukan bagaimana saya nak jatuh kawan tu, tidak boleh ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah. Amin. Kalau ada soalan dipersilakan. Muslimat, ada apa-apa soalan? Naam. Dalam dunia yang moden hari ini, macam mana khalifah sebenarnya? Sistem khalifah. Sistem khalifah ini bukanlah satu benda yang sepatut ditandingkan, tidak. Zaman Nabi pun tidak ada. Tapi masing-masing berkhidmat membantu umat. Kalau kita lebih aktif dan proaktif sehingga lebih ramai orang kenal kebaikan kita, jadi orang ada kepercayaan, keyakinan pada kita, kita orang yang amanah, orang yang jujur, orang ikhlas dan perjuangan, no hidden agenda, tersendiri orang akan ya pertengahkan kita. Begitulah Nabi pun begitu, sahabat-sahabat semua begitu. Bukan satu jawatan yang mesti direbut, tidak. Kerana ini amanah. Jadi rakyat sendiri akan tahu siapa yang patutnya mereka lantik, kerana tunjuk mereka telah buktikan kepimpinan mereka, keprihatin mereka terhadap keadaan umat. Dia akan tersendiri. It's not something that you can plan, kadang tidak. You buat kerja macam sahabat-sahabat semua tengok kelebihan mereka. Sahabat bukan sikit, tapi berapa yang dipilih jadi khalifah saja, bukan? Yang lain tak terfikir pun masalah itu, hanya nak meneruskan perjuangan. Siapa jadi pemimpin, dia akan bagi sokongan sepenuh, habis. That's how it work lah. So it's not a power struggle. Tapi saya nak bagi contoh ya, yang saya pernah bawa di Eropah saja. Dia nak hidupkan suatu sistem khilafah, tapi dia tak gunalah istilah itu. Dia buat apa?
dia buat European Union. Bukan? Sistem khalifah begini, kalau pemimpin itu sudah kuat, dia boleh membawa kebaikan pada orang lain, negeri lain. Negeri ini dah kuat, dah aman, dia boleh bawa keamanan ke negeri jirannya, ke negeri yang berdekatannya. Kerana apa? Kerana dia punya kepimpinan kuat, dia boleh bawa keamanan pada yang lain. Begitulah EU, dia memikirkan ke arah itu. Jadi sesiapa yang menjadi anggota EU, walaupun you negeri kecil, you tak rasa lagi takut dengan kuasa besar. Kerana dengan EU, dia sudah gabungkan semua tenaga. Siapa-siapa serang satu negara di bawah EU, dia akan menghadapi seluruh tentera EU. Senang nak lawan? Susah. Kalau dulu mungkin Jerman dia dengan dia punya, France dengan France punya, dia sama dia boleh bergaduh. Sekarang tidak. Mana-mana negara yang di bawah EU, kalau diserang oleh mana-mana yang luar bukan ada EU, seluruh kekuatan EU akan menggerak. That is the system. Tapi insya-Allah, Allah janji pada kita dan Nabi juga janji pada kita, sistem itu akan kembali. Hanya sekarang sedang melalui proses tasfiyah, pembersihan. Because there are a lot of hypocrite, munafik, macam-macam darjah dalam umat ini sekarang. Dia kena melalui pembersihan, tasfiyah. Kita tahu Nabi sendiri pernah bersabda dalam satu hadis yang lain, bahawa al-khilafatu fi ummati 30 sinin. Maksudnya lebih kurang, khilafah di dalam umat saya bermula dengan 30 tahun. Selepas itu akan diganti dengan satu sistem yang lain, dinamakan sistem mulukiyah. Dan apa Nabi sabda berlaku. Lepas 30 tahun sistem khilafah hilang, datanglah sistem monarki. Apa yang Nabi cerita ni semua hidup satu-satu. Begitulah akhir zaman dia akan ulang balik. History repeat. So, tapi sekurang-kurangnya kita jangan subahat dengan benda yang salah, itu saja. Itulah jawapan saya. Tapi bukan tugas kita memikirkan itu actually. Buat kerja kita, buat apa yang patut kita buat, amal ma'ruf nahi munkar, kena terus. Mengajak orang buat baik, mencegah orang buat benda tak baik, ke semua ada tanggungjawab semua individu. Sekurang-kurang diri kita jangan buat benda yang tak baik dan kita buat baik. Kemudian para anak kita, keluarga kita, isteri kita, semua kita gerak ke arah itu. Akhirnya insya-Allah kita lihat dia akan subur kembali insya-Allah. Ada soalan terakhir? Silakan. Apa pendapat Ustaz tentang Syed Qutb? Kita tak hidup di zaman mereka Untuk kita buat sesuatu kesimpulan, kita takut kita tidak adil terhadap mereka. Tapi kita yakin masing-masing ulama main peranan yang sesuai di zamannya. Dan kadang-kadang mungkin sebagai manusia, mungkin ada juga pendirian mereka, fatwa mereka yang mungkin bercanggah. Dan kita yakin mungkinlah percanggahan bukan disengajakan, kerana waktu itu dia fikir apa yang dia hadapi. Sebab itu saya bila ditanya tentang apa yang berlaku para ulama-ulama yang lebih dahulu dari kita yakin mereka buat apa yang sesuai untuk zaman mereka. Kalau ada yang tak betul, kita tak payah teruskan, tak payah kita menyusul. Artinya yang mana kesilapan. Hatta imam-imam yang 4 contohnya, kadang-kadang benda-benda lain yang berbeza mereka ialah kerana keadaan itu berbeza. Bukan? Jadi mungkin ilmu mereka juga berbeza kadang-kadang. Jadi tidak ada satu yang kata I am perfect. Apa yang saya cakap, apa yang saya tulis semua 100% macam Quran, tak ada. Sebab itu mereka keluar pandangan mereka,
Kemudian mereka juga mengatakan kalau pandangan kami bercanggah dengan Quran dan hadis, jangan ikut pandangan kami. Kami manusia biasa. So we have to accept that fact. Jadi kalau kita nak cari sampai satu orang mesti 100% betul kita nak ikut, nobody except Nabi Muhammad SAW. Semua ada kelemahan, ya. Tapi kelemahannya kita ambil ini sebagai suatu pengajaran, ya, supaya kita tak, ya, teruskan benda-benda yang tak begitu betul. Ya, kalau kita nak cari kesalahan, semua imam ada kesilapan. Sebab mereka pun mengaku, Abu Hanifah pun mengaku, Imam Malik mengaku, Imam Syafi'i mengaku, semua mengaku. Kami manusia biasa saja. Kalau berkesesuaian ikut, tak sesuai tinggal. So they are very very careful about this, ya. Jadi termasuklah soalan saudara tanya, bagaimana pandang kita tentang Syed Qutb yang telah mengarang kitab begitu banyak, ada juga yang dia ada Fizilatul Quran, ya. Ya. Kita karang satu juzuk pun belum lagi, bukan? Tapi dia sudah usaha untuk terjemah kerana dia kebetulan political background. Berarti ayat-ayat itu dia pandang segi politik. Ini kelebihan ayat Quran ni, macam-macam boleh kita guna. Kalau you scientist, you boleh bawa ayat-ayat itu kepada bahagian sains. Kalau dia seorang ahli arkitek, you boleh bawa kepada architecture. Kalau you seorang ahli kesihatan, you boleh bawa ayat-ayat balik pada kesihatan. Contoh Iqra saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Seorang yang pakar perubatan dia kata ini ayat kedokteran. Kita kata bila masa Nabi jadi doktor? Dia cerita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Dia jadikan apa? Khalaqal insan. Allah jadikan manusia dari apa? Dari sari tempat darah, daripada darah. So ini semua doktor kata ini kajiannya, kita kena kaji. Betul juga. Kerana dia seorang doktor, dia kaji cara kedokterannya. Tidak salah. Ada setengah orang dia bukan ahli doktor, dia ahli falsafah, dia bawa ke falsafahnya. Tapi apa juga yang mereka bawa tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ini yang kata Allah, kalau kamu kumpulkan, ya, lautan-lautan dan ditambah 7 kali lautan sebagai ink, dan kau jadikan semua dahan-dahan pokok sebagai pena, tulis ayat Allah, tak akan habis. 600 lebih habis. Tapi apa maksud yang tak habis? Memang dia punya hikmah, rahsia, kepahaman ayat Quran ini luar biasa. Tak boleh satu orang kata saya dah faham semua. Sebab bila cerita dunia pun Nabi tak mau campur. Urusan ukhrawi pun banyak yang Nabi tak tahu. Bila lebih dia pihak, wallahu a'lam. Bukan. Tapi yang dia tahu, dia tahu. Dunia, dia surrender dari awal. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia kamu lebih pakar daripada saya tak campur. Kalau campur, beratlah kita, kan. Bagaimana ya kita nak guna, ya, smartphone secara sunnah? Bagaimana aku nak guna laptop secara sunnah? Mana cara sunnah? Zaman Nabi tak ada laptop. Bukan. Tapi mungkin kata kita guna laptop membawa kembangkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah. Tapi Nabi kata itu urusan kamu. Kamu pandailah. Saya tak mau campur. Kerana zaman akan berubah. Teknologi akan berubah. Dan Islam bukan agama yang menentang kemajuan, tidak. Ya. Faham saudara, ya, insya-Allah. Jadi kita harap orang muda macam kita tu, apa-apa yang kita boleh dengar. Mungkin dah setengah orang kritikal terhadap seseorang, kita try to be the best lah. Kalau kita kena compare dengan orang tu, kita siapa nak criticize orang lain, kan? Kita kena tanya juga, who are we? Jadi kalau kita fikir cara itu, saya rasa lebih menguntungkan kita. Ya. InsyaAllah muslimat dah tak ada soalan, kerana muslimin soal bagi pihak semua. Alhamdulillah, ya. Syukur, ya. Jadi
Sehingga kita bertemu di kelas akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.